Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Semoga korang semua sihat bersama keluarga tercinta. Okay. Hari ni tajuk Abang nak share dengan korang adalah 7 sebab orang terkena renjatan, guys. Alright. Okay. Sebelum tu, sebelum Abang Daus share ataupun share tajuk kita hari ni, Abang Daus nak welcome kepada follower baru Pendekar Elektrik. Abang Daus faham ataupun tahu ramai follower baru Pendekar Elektrik yang orang cakap like page Pendekar Elektrik. Thank you guys. Abang Daus pasti mungkin korang ada something yang korang nak cari, ataupun something korang memerlukan pendawaian, korang nak masuk rumah, ataupun pendawaian rumah korang dah teruk sangat, ataupun korang memang nak cari orang cakap ilmu tentang pendawaian, alright, keselamatan tentang pendawaian, apa-apa sekalipun, selamat datang. Abang Daus ucapkan dekat untuk korang yang baru like page Pendekar Elektrik. Okay. Semoga korang dapat sesuatu dengan pengkongsian Abang Daus. Alright. Abang Daus faham korang memerlukan satu orang cakap ilmu basic untuk korang tahu tentang pendawaian di rumah korang, apa yang korang perlu tahu untuk keselamatan di rumah korang tentang pendawaian, apa yang korang perlu tahu. Jadi itulah yang Abang Daus share dengan korang lah. Alright. Jadi Abang Daus tak share benda berat-berat supaya korang tak pening kepala. Sebabnya Abang Daus faham ataupun Abang Daus pasti apa yang korang perlukan adalah ilmu untuk keselamatan dan juga basic pendawaian. Alright. Okay guys, 7 sebab orang terkena renjatan. Alright, 7 sebab orang terkena renjatan. Nombor 1, baiki sendiri peralatan elektrik tanpa ilmu yang cukup. Alright, peralatan elektrik yang dia ada dekat rumah, dia cuba untuk repair sendiri. Alright, bukan tak boleh guys, boleh sangat-sangat. Kita belajar, kita selalu dekat luar sana pun ramai sangat yang buat DIY. Okay, it's okay, tak ada masalah. Benda tu bagi Abang Daus satu orang cakap benda yang seronok untuk kita tengok, untuk kita belajar sesuatu yang baru. Okay, supaya orang cakap ya, nak save duit satu, at least orang cakap bukan nak save aja, mungkin kita boleh buat part time. Kita boleh ada barang elektrik, contoh kipas rosak. Okay, kipas rosak kan, semua jenis mungkin kipas harga 100.5, 200.5, 300.5. Alright, harga dia memang mahal. Tetapi kalau korang ada ilmu, korang boleh repair kipas dekat rumah customer. Mungkin korang boleh charge RM50 untuk repair. Okay, itu untuk sampingan, duit sampingan. Okay, ataupun part time korang. Sesuatu yang bagus. Tetapi masalah dekat sini, bila kita belajar tetapi kita modify benda tu. Alright, setakat belajar dan kita buat apa ikut yang kita belajar tu, it's okay. Tetapi kita modify benda tu, itu sangat tak boleh guys. Alright, sebab apa Abang Daus cakap tak boleh? Kita ambil contoh pendawaian sendiri. Okay, modify untuk pendawaian. Contoh, kita plug pakai 2.5 kabel, kita modify, atau kita masuk kabel 1.5, daripada besar jadi kecil, apa akan terjadi? Kabel akan terbakar. Alright, sama juga macam barangan elektrik yang kita guna pakai dekat rumah kita. Okay, bila kita modify, okay, tanpa kita tahu apa orang cakap dia punya apa yang akan terjadi, itu akan menjadikan satu masalah yang besar bagi kita. Alright, kita setakat modify, kita tak tahu benda tu, kita tak faham apa yang kita buat, benda tu akan memudaratkan. Serupa macam motor juga guys. Alright. Dekat luar sana orang main motor, modify sana sini motor. Alright. Sebab apa dia modify? Sebab dia suka. Okay, exhaust bunyi bising kan, suka merempit, ataupun dia tengok member dia exhaust bising. Okay, dia suka untuk meniru. Okay, dia suka untuk buat sendiri. Apa yang akan terjadi? Abang Daus tak sure, tapi Abang Daus tahu satu orang cakap keburukan dia ialah kuat makan minyak. Itu Abang Daus sangat-sangat pasti. Abang Daus ada kawan jugalah yang main motor. Dia cakap kalau dia dah modify exhaust dia, minyak memang kuat sangat makan. Jadi itu adalah keburukan untuk motor pula lah. Sama juga macam pendawaian Abang Daus cakap tadi kan, daripada 2.5 kita modify pergi 1.5. Apa akan terjadi? Bila supply tak cukup, kabel tu akan terbakar. Bila kabel terbakar, alright, boleh jadi juga dia akan melibatkan barangan elektrik rumah kita terbakar, ataupun
rumah itu sendiri terbakar. Okey, jadi kita tak boleh nak buat sebarangan. Okey, kita tak boleh nak modify suka-suka kita. Tak perlulah modify suka-suka ni kan. Orang cakap kita buat kerja dengan, orang cakap kita ada ilmu. Alright, kalau kita buat kerja main sembarono je, dia akan jadi masalah nanti. Sebab kita tak faham apa yang kita buat. Kita tak tahu apa yang kita buat. Kita buat sekadar benda tu boleh hidup sahaja. Tak betul. Alright, kita kena tahu alright dia punya keburukan ni. Okey, jangan orang cakap buat tanpa kita tahu benda tu. Alright guys, itu nombor 1. Nombor 2, pendakwa yang dibuat oleh orang tidak bertauliah. Alright, okey. Bertauliah ni termasuk orang cakap benda tu pendakwayan. Korang panggil wireman yang baru buat berkecimpung dalam bidang wireman selama 1 bulan. Alright, terlampau baru sangat untuk dia buat kerja rumah korang. Kalau dia boleh buat kerja rumah korang, dia mesti ada seorang yang boleh guide dia, yang tahu ataupun yang berpengalaman untuk guide dia buat kerja. Baru sebulan datang rumah korang untuk buat pendakwayan rumah korang, bermasalah kat situ. Bertauliah ni orang cakap dia bukanlah dari segi orang cakap, dia daripada segi orang cakap sijil tu bertauliah lah. Okey, dari segi pengalaman pun ia juga. Alright, pendakwayan dibuat oleh orang tidak bertauliah dan juga tak ada pengalaman. Alright, kadang-kadang dalam bidang construction, dalam bidang wireman, dalam bidang orang cakap besi. Okey, kita memerlukan seseorang yang bertauliah di dalam satu-satu company, tak dapat dinafikan. Tetapi kita juga perlukan orang yang berpengalaman dalam satu-satu company. Itu yang Abang Daus pegang lah. Sebabnya orang yang ada sijil, contoh orang yang ada kompeten, sijil lah. Okay, sijil besar mana sekalipun, kalau dia tak ada pengalaman guys, dia tak akan dapat nak selesaikan masalah dekat rumah customer. Percaya cakap Abang Daus. Alright, sebab Abang Daus ada ambil budak praktikal. Alright, praktikal yang ada sijil guys, bukannya sijil SKM biasa. Dia ada PW2, dia ada PW4. Okey, sijil yang memang orang cakap agak besar sijil tu. Bertahun nak dapatkan sijil tu. Tetapi korang percaya atau tidak, bila sampai satu tahap nak pasang plug pun dia tak boleh. Korang mungkin tak percaya, tapi itu adalah hakikat dia. Nak pasang plug pun tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada pengalaman. Dia belajar secara teori. Abang Daus tak sure lah sebenarnya. Kalau ikutkan, memang boleh aja. Dekat masa belajar tu pun ada jugalah belajar pasang plug. Tapi Abang Daus tak sure. Walaupun dia ada sijil yang sangat besar bagi Abang Daus, ada kompeten yang sangat besar, tetapi pasang plug pun dia tak boleh. Alright. Jadi dekat dalam satu company macam Abang Daus sendiri, Abang Daus wujudkan satu yang ada orang cakap kompeten ni, yang bertauliah ni, dia boleh bagi tahu kita benda ni boleh ke tidak. Alright, dia bagi tahu kita benda ni boleh ke tidak. Alright, ikut spek yang betul. Orang yang berpengalaman pula adalah orang yang dah melalui fasa-fasa pendakwayan dekat rumah customer. Okey, dia tak boleh, dia cuba buat sampai boleh. Apa cara dia buat? Dia belok kiri, belok kanan, sudahnya dia dapat buat. Okey, kita nak yang belok kiri, belok kanan tu, macam mana dia buat? Itu adalah pengalaman. Alright, jadi bila pengalaman tu yang sangat mahal lah dekat satu-satu company. Okey, bila mana ada orang yang berpengalaman macam ni, okey, walaupun dia tak ada sijil, dia sangat penting pada company. Okey, sebabnya company tak rugi masa. Okey, dia macam ni. Bila orang yang ada pengalaman, dia dah buat banyak rumah customer. Okey, dia dah lalui macam-macam. Okey, orang cakap liku-liku masa nak buat rumah customer. Okey, dia dah ada pengalaman tu. Bila kita minta orang yang ada sijil buat, dia tak akan dapat buat. Sebab dia belajar teori banyak, dan juga dia tak pernah ada pengalaman tu. Jadi kita hantar orang yang berpengalaman. Bila kita hantar orang yang berpengalaman, dah pernah lalui fasa-fasa tu, dia dapat buat daripada 1 hari, dia boleh buat setengah hari. Kat situ company dah jimat setengah hari untuk buat kerja lain lah. Alright, kat situ company dah jimat. Sebab itu kita perlukan orang yang berpengalaman. Alright, jadi Abang Daus sangat orang cakap berpengalaman dan bertauliah ni, dia dua benda yang berbeza. Dan Abang Daus sangat perlukan dekat dalam company dua-dua orang ni. Alright, sebab Abang Daus faham orang yang ada CJ kompeten, yang bertauliah tapi dia tak ada pengalaman pun susah juga. Alright, orang yang ada pengalaman tapi tak ada CJ kompeten ni pun bukan sangat susah, tapi dia ada masalah sedikit. Alright, pengalaman tu yang mahal. Sebab tu Abang Daus kalau bekerja dengan Abang Daus, orang yang ada CJ kompeten tak sama gaji dengan orang yang berpengalaman guys. Walaupun dia dah belajar 3-4 tahun, dia keluar gaji dia
tak sama dengan orang berpengalaman. Orang berpengalaman tak ada sijil pun Abang Daus gaji, Abang Daus bagi boleh tahan juga. Keras jugalah kan. Sebab dia ada pengalaman. Alright, dia banyak menjimatkan masa. Dia sangat berguna untuk company. Jadi dia layak terima orang cakap gaji yang mahal lah. Alright. Nombor 3 guys, guna barangan elektrik berkualiti rendah dan tiada cop sirim. Alright, berkualiti rendah lah guys. Alright, kita tengok dekat luar sana sangat banyak barang-barang elektrik dekat luar sana. Korang pilih je nak beli yang mana. Tapi bila kita fikir balik, murah memang kita akan ambil lah. Yang tak ada sirim tu biarlah, pakai macam biasa pun okey juga. Hidup juga lampu aku, hidup juga plug aku, betul memang hidup. Tapi risiko dia lah kita kena tanggung. Kan sebabnya barang yang tak ada sirim ni dia tak ditapis langsung. Okey, bila dia tak ditapis, alright, risiko tu atas korang sendirilah. Okey, Abang sering kali cakap pasal barang yang tak ada sirim ni. Okey, kita pun bila korang ada satu bajet untuk buat pendawaian dekat rumah, kalau korang tak ada bajet untuk pakai high quality punya barang, at least pakai barang yang ada sirim. Okey, itu saja supaya benda tu menjamin safety korang. Itu saja. Okey. Nombor 4 guys, menyentuh barang elektrik dengan tangan yang basah atau guna tempat yang lembab. Okey. Bila kita nak sentuh elektrik dari dulu lagi guys, ini kempen ni orang cakap tak pernah berhenti. Alright, korang pun mesti terasa ataupun banyak kali, sering kali dengar. Okey, bila kita tangan basah jangan sentuh elektrik, kita dah disuruh atau diberitahu oleh ibu bapa kita sejak kecil lagi, bila tangan basah jangan pegang elektrik. So tak perlu pegang elektrik. Alright, mungkin tangan korang basah korang pegang elektrik tak kena ranjatan elektrik, itu tak apa, tak kena lagi. Alright, tapi kita minta jangan kena lah. Sebabnya benda tu, okey, benda tu mengakibatkan orang cakap ranjatan elektrik. Okey, ranjatan ni pula dia banyak tau, banyak jenis tau. Dia boleh tangkap kulit kita, dia boleh tangkap jantung kita. Ranjatan ni sangat banyak. Okey, cuma bila ranjatan yang kecil, seperti kalau korang buka Swiss, ranjatan ni kecil lah, memanglah insya-Allah tak membawa kepada maut. Tetapi kita nak berjaga benda tu. Boleh guys alright, tangan basah tu Abang Daus rasa benda tu normal. Tetapi walaupun normal, walaupun basic, tetapi bila Abang Daus bercakap dengan korang, mungkin korang oh wow, boleh refresh balik kan. So bila kita refresh balik, kita akan ingat untuk satu jangka masa yang Abang Daus sendiri pun tak tahu, tetapi kita boleh refresh balik benda tu. Okey, kadang-kadang benda tu kita tahu, tapi sebabkan kita tak di-refresh balik benda tu, tak dicakap balik, kita lupa. Alright, jadi Abang Daus cakap walaupun benda tu basic, harap korang dapat refresh balik benda tu. Biarkan kanak-kanak, nombor 5 guys, biarkan kanak-kanak bermain di sumber elektrik. Alright, biarkan kita adalah tanggungjawab, sebagai seorang yang bertanggungjawab dekat rumah. Okey, tanggungjawab bila kita tanggungjawab banyak kan, tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, betul? Kita tanggungjawab kita, contoh tanggungjawab seorang ayah antaranya ialah menyediakan nafkah, menyediakan pakaian, macam-macam lah tanggungjawab kita kepada anak-anak dan bini kita. Alright, tapi tahukah kita atau sedarkah kita pun ada tanggungjawab keselamatan tentang pendawaian di rumah kita kepada anak-anak dan juga isteri korang, isteri Abang Daus, bukan isteri kita. Kan? Alright. Jadi mungkin sebabnya sangat ramai kat luar sana tu dia ambil remeh benda ni. Jadi Abang Daus suka untuk ingatkan, kita, pendawai rumah kita pun adalah tanggungjawab kita. Contoh, apa tanggungjawab? Semasa kita buat pendawaian, kita dah tahu anak kita umur 3 tahun, dia tak tahu tentang apa-apa tentang plug, tentang elektrik. Alright, tetapi masa kita buat pendawaian, okay, plug kita letak dekat tempat yang rendah. Alright, plug kita letak dekat tempat rendah. Patutnya kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh letak dekat tempat rendah sebab kita ada anak kecil. Kalau kita nak letak dekat tempat rendah pun, contoh dekat kabinet TV, kita sorokkan dalam kabinet TV, kan? Ataupun kita pakai satu plug tu, yang mana kalau kita tak nak, kita boleh tarik. Kalau kita pakai balik, kita pasang. Memang leceh sikit, tapi untuk keselamatan. Sebab itu adalah tanggungjawab kita
kepada keluarga kita. Alright. Abang Daus pasti sebabnya benda ni orang cakap jarang-jarang orang terkena renjatan, budak terkena renjatan. Taklah selalu. Memang ada tapi taklah selalu. Kita tak ada kesedaran tentang tu. Tapi untuk dapatkan kesedaran ni, kita sentiasa dengar kan, kita sentiasa baca orang cakap benda yang berkenaan elektrik. Alright. Bila kita dah baca, kita tahu, dan kita akan terpengaruh, dan kita mendorong kita untuk buat sesuatu lah. Alright. Jadi orang cakap kita keep on mencari dan juga mendengar lah. Okay. So Abang Daus ada dekat sini pun atas orang cakap salah satu juga sebab, okay, untuk bagi tahu korang, alright, tentang benda-benda macam ni. Alright. Supaya korang dapat tahu ataupun dapat untuk ambil benda ni sebagai orang cakap satu benda yang korang boleh praktikkan lah, ataupun korang boleh buat di rumah. Okay. Cakap tadi dengan korang modify. Okay, Abang Daus cakap tadi jangan modify barang elektrik dekat rumah. Sebabnya kita bila modify tu, kalau kita tahu apa benda yang kita buat tu dan kita faham, tak apa. Tapi kalau kita tak tahu, kita setakat modify aja, jangan. Alright. Benda tu adalah benda yang sangat tak patut kita lakukan. Kita buat benda sesuatu yang kita tak tahu. Alright. Kan namanya benda tu tak patut. Kita tak tahu, kita buat juga. Kan? Alright. Okay guys, last kali Abang Daus nak share dengan korang. Okay. Okay, last kali ialah jangan guna barang elektrik yang dah rosak, pecah dan diubah suai. Alright. Barang dah rosak memang dah tak boleh guna kan. Barang yang pecah ni macam contoh extension yang pecah. Okay, bila extension pecah ni atau barang-barang elektrik yang pecah ni, dia mengakibatkan orang cakap barang elektrik tu sendiri terbuka kepada arus elektrik sekiranya kita pegang. Okay. Jadi benda tu dah pecah. Bila pecah, kita tak payah pakai lagi lah. Elok kita cari yang baru. Okay. Dan diubah suai. Macam tadi modify lah. Alright. Modify sama juga, jangan guna. Alright guys, ini 7 benda yang Abang Daus nak share dengan korang. Okay. Macam Abang Daus cakap, ada benda yang sangat banyak orang cakap punca kita boleh terkena renjatan elektrik, tapi kita ambil yang kita boleh kontrol ataupun kita boleh kawal. Okay, benda yang kita tak boleh kawal seperti kebocoran. Okay, apa lagi yang kita tak boleh kita tak boleh kawal. Alright, berlakunya litar pintas. Okay, itu kita tak boleh nak kawal. Okay, bila kita tak boleh nak kawal, itu memerlukan kita panggil wireman untuk selesaikan masalah tu. Okay, apa yang Abang Daus share dengan korang hari ni, benda yang kita boleh kawal. Okay. Ada setengah orang benda ni memang dia orang agak sangat serius guys. Alright, macam customer Abang Daus baru ni, Abang Daus pergi rumah dia, Abang Daus hantar tim Abang Daus pergi buat rumah dia. Okay, dia tahu sedikit basic pendawaian, dan dia bercakap dengan Abang Daus. Bila apa yang dia cakap, apa yang dia keluar daripada mulut dia, semua dia nak keselamatan dalam pendawaian yang Abang Daus buat rumah dia. Tuan, dia panggil Abang Daus lah. Dia panggil Abang Daus je. Abang Daus, sebab dia follower pendekan elektrik. Abang Daus, nanti Abang Daus pakai aircon MCB nombor berapa? Abang Daus cakap C32. Dia cakap okay, C32. Alright. Okay, Abang Daus, untuk kabel microwave dengan oven ni, abang pakai berapa mm? Okay, Abang Daus tanya balik dia nak pakai berapa mm. Selalu pakai tak oven dengan microwave? Dia cakap tak selalu, tapi saya nak pakai 4mm. Alright, Abang Daus faham lah, maksud dia dah basic. Okay, boleh, tak ada masalah. Abang Daus pakai kan 4mm. Alright. Dia tanya Abang Daus lagi, aircon dekat atas tu Abang Daus buat point ni, harga ni untuk harga looping ke harga tarik daripada DB? Abang Daus cakap tarik daripada DB. Okay. Dia adalah orang yang sangat-sangat pentingkan keselamatan. Alright. Dia tak tanya benda yang dia rasa Abang Daus kalau hack ni cantik tak lepas game. Dia tak tanya benda tu. Itu nombor 2 bagi dia. Nombor 1 adalah keselamatan. Alright. Jadi Abang Daus faham memang ada yang orang macam tu dekat luar sana yang sangat mementingkan benda ni. Alright. Jadi tak heranlah dia boleh tunggu Abang Daus selama
1 bulan rasa. 1 bulan dia tunggu Abang Daus untuk buat pendawaian rumah. Alright. Alhamdulillah, terima kasih pada customer tu sebab dia percaya Abang Daus. Walaupun Abang Daus berapa buat pendawaian rumah dia agak lambat, tetapi dia tunggu Abang Daus. Alright, maksud dia percaya dekat Abang Daus. Terima kasih. Alright. Dan setelah Abang Daus buat pendawaian rumah dia dan dia sendiri tengok, okey, pendawaian dibuat oleh tim Abang Daus, tak ada apa-apa isu, dan Abang Daus pasti dia berpuas hati lah. Alright. Bukan apa, sebab dia memang macam tu punya orang. Keselamatan keluarga adalah tanggungjawab dia. Alright. Jadi dia rasa bila dah tanggungjawab dia, dia nak buat yang terbaik. Alright. Jadi Abang Daus sangat suka untuk berusaha dengan orang macam tu. Sebab dia ikut tim Abang Daus buat kerja, dia tengok. Kalau dia ikut Abang Daus buat kerja, tengok, Abang Daus tak kisah. Sebab Abang Daus faham orang macam tu adalah orang yang mementingkan keselamatan. Dia bertanggungjawab ke atas dia punya family. Jadi apa salah ni tengok kita buat kerja, tak salah. Alright. Ada setengah orang mungkin dia rimas, tapi Abang Daus faham kenapa dia ikut. Jadi Abang Daus is okay, tak ada masalah. Okay guys, alright, itu saja perkongsian Abang Daus petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.